burung kediri si burung nuri mencari makan di waktu pagi. Aiman Salihin nama diberi dari firqah Salman Al-Farisi. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Isra' Mi'raj yang penuh keagungan. Sidang hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anak kepada Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Baginda telah dilantik menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Baginda juga merupakan Nabi akhir zaman dan risalahnya untuk semua manusia. Semasa menyampaikan dakwahnya, Baginda telah mendapat pelbagai rintangan dan tantangan daripada kaum Quraisy. Antaranya ialah tindakan kaum Quraisy yang memulaukan Bani Hashim dan orang Islam. Akibat pemulauan tersebut, Baginda telah kehilangan penyokong dan pelindung utamanya, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan isteri kesayangannya Siti Khadijah binti Khuwailid yang telah meninggal dunia. Kesedihan ini ditambah lagi dengan penolakan dakwah oleh penduduk Taif. Lantas Allah mengingatkan Nabi dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu. Maksudnya, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita. Surah Ali Imran ayat 139. Untuk mengubati kesedihan baginda, Allah Ta'ala telah memperjalankan baginda melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Nak tahu tak kawan-kawan, sebelum di Isra' Mi'raj kan, Allah Ta'ala telah Allah Ta'ala telah membersihkan hati baginda oleh dua malaikat, iaitu malaikat Jibril dan Mikail, dan dimasukkan ke dalam hati baginda, iaitu hikmah, ilmu dan iman. Begitulah kawan-kawan, kita perlu menjaga kebersihan diri sebelum menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baginda telah melalui Madinah, Bukit Tursina, Baitul Laham dan seterusnya ke Baitul Maqdis. Pelbagai gambaran dan peristiwa telah diperlihatkan oleh baginda. Setiap gambaran telah diperjelaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Antara peristiwa yang telah dialami oleh baginda, iaitu petani bercucuk tanam dan memungut hasilnya tanpa henti. Menurut Jibril, itulah balasan bagi mereka yang sanggup berjihad fi sabilillah dalam menegakkan syiar Islam. Nabi juga melihat keadaan orang yang memecahkan kepalanya dengan batu. Menurut Jibril, itulah balasan bagi mereka yang tidak menjaga salatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam AS. Di langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf AS.
Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Setelah itu, baginda ke Sidratul Muntaha dan akhirnya berseorangan diri untuk mendapatkan kefarduan solat yang asalnya 50 waktu. Tetapi atas nasihat Nabi Musa, Allah Ta'ala telah mengurangkannya sebanyak 5 waktu sahaja. Setelah itu, baginda telah menuju ke Baitul Maqdis dan menunggang burak kembali ke Masjidil Haram pada malam yang sama. Suasana masyarakat terbahagi kepada dua. Ada yang bertambah keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar yang mendapat gelar As-Siddiq, tetapi ada juga yang kufur kerana tidak mempercayainya. Kisah Isra dan Mi'raj telah kita amati. Bersama kita mengukuhkan iman. Marilah kita bertekad di hati, suruhan Allah sentiasa amalkan. Minum sirap dengan selasih. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.